Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita dah ada dalam 30 orang. Mari kita start Baik. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, tadabbur kita pada Ramadan ini insya-Allah membincangkan surah An-Nahl. Ia merupakan surah yang ke-16 daripada surah-surah Al-Quran berdasarkan susunan mushaf. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, saya tertarik dan suka dengan surah An-Nahl ini. Alhamdulillah, surah-surah lain saya sudah tadabbur di beberapa tempat, tapi saya tertarik untuk membincangkan surah An-Nahl ini pada Ramadan kita kali ini. Kita akan berusaha untuk membincangkannya, dan dia memang surah yang panjang, dianggap sebagai surah yang lebih daripada 100 ayat, sehingga ia dinamakan dengan surah Al-Mi'un. Jadi surah-surah Al-Quran itu ada 4 jenis. Berapa jenis? Ada 4 jenis berdasarkan jumlah ayatnya. Pertama, namanya adalah Sab'ut Tiwal. Apa nama dia? Sab'ut Tiwal, iaitu 7 surah yang panjang. Iaitu surah-surah yang terdapat di awal surah ataupun awal-awal Al-Quran itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Ada dikatakan bahawasanya Al-An'am dengan iaitu Al-Anfal dengan At-Taubah sekali. Itu ada 7 surah. Nama dia apa dia? Sab'ul Mathani. Nama dia adalah Sab'ul Mathani. Itu 7 Sab'ut Tiwal, minta maaf. Itu 7 surah yang panjang-panjang. Kemudian bagaimana panjangnya? Panjangnya lebih daripada 200 ayat. Dan ada namanya Al-Mi'un. Al-Mi'un iaitu surah yang terdiri daripada 100 ayat kurang lebih. Maka surah An-Nahl kita ini termasuk Al-Mi'un. Itu berasal dari perkataan mi'ah. Apa makna mi'ah? Mi'ah bermakna 100. Kemudian ada namanya lagi Al-Mathani. Al-Mathani adalah surah yang jumlah ayatnya jauh lebih kurang daripada 100. Dan biasanya surah ini suka dibaca oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dalam salat. Surah ini biasanya terdiri daripada 50 ayat, 60 ayat, 70 ayat. Itu namakan Al-Mathani. Mathani bermakna diulang-ulang, iaitu diulang baca oleh Rasulullah SAW dahulu. Kemudian kita ada nama lagi adalah surah Al-Mufassal, iaitu surah yang pendek-pendek. Biasanya kita orang Melayu suka yang Al-Mufassal ni. Mufassal ni ada 3 kategori pula. Mufassal panjang, mufassal sederhana dan mufassal pendek. Kita orang Melayu kalau boleh baca mana mufassal pendek. Apa dia tu? Inna a'tainakal kautsar. Tapi Nabi SAW dan sahabat suka Al-Mathani.
yang lebih dari 50 ayat tu. Ya. Itu yang disukai oleh sahabat. Maka kalau boleh Ramadan kali ini kita baca Al-Mathani lah. Tapi takut baca Mathani lagi orang ataupun kita sendiri tak hafal. Apalagi kita sembahyang dengan anak beranak. Tengok kita seorang sendiri salat. Okey. Baik. Jadi kita ulang balik. Ada 4 jenis surah-surah dalam Al-Quran. Boleh di antara tuan-puan untuk menulisnya apa 4 surah tersebut? 4 jenis surah. Satu apa? Satu, Sab'ut Tiwal. Yang kedua, Al-Mi'un. Yang ketiga, Al-Mathani. Yang keempat apa? Al-Mufassal. Baik. Cuba tulis tuan-puan di komen tersebut 4 jenis surah ini. Ya. Dan soalan, surah An-Nahl ini termasuk kategori yang mana dari yang 4 itu? Ya. Kategori yang kedua, iaitu Al-Mi'un namanya, ya. Baik. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, surah An-Nahl ini di antara surah Makkiyah. Apa makna surah Makkiyah? Itu surah yang diturunkan di Mekah. Kecuali kata ulama tafsir 3 ayat terakhir daripada surah An-Nahl ini. Cuba tuan-puan tengok Al-Quran tuan-puan, buka akhir daripada surah An-Nahl ini. Ya. Buka surah An-Nahl. Ya. Tengok 3 ayat terakhir. Tengok 3 ayat terakhir. Adakah bersama tuan-puan Al-Quran? Kalau boleh, Al-Quran terjemahan sekali seperti mana yang saya war-warkan sebelum ini. Kalau boleh, ada Al-Quran terjemahan bersamaan tuan-puan kasih sekalian. Okey. Cuba lihat surah An-Nahl 3 ayat terakhir, yang mana 3 ayat terakhir itu merupakan surah ataupun ayat Madaniyah. Apa makna ayat Madaniyah? Iaitu ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Ayat yang 3 itu berbunyi, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Dan jika kamu membalas, wahai Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi, balaslah dengan yang seumpamanya. Wala in sabartum, dan jika kamu bersabar, lahwa khairul lisabirin, sungguhnya ia baik bagi orang-orang yang bersabar. Tuan-puan dikasihi sekalian, ayat ini turun selepas berlakunya perang Uhud. Perang Uhud berlaku di mana? Di Madinah. Jadi 3 ayat ini dan selanjutnya itu turun di Madinah selepas berlakunya perang Uhud. Yang mana dalam perang Uhud tersebut
syahid bapa saudara Rasulullah SAW, iaitu Hamzah. Ia berjaya ditewaskan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan sebagaimana tuan-puan tahu kisahnya, mayatnya dicabik-cabik, dikoyak-koyak, ditusuk-tusuk oleh orang-orang Quraisy, terutamanya Hindun, ya, isteri Abu Sufyan, yang sangat marah dengan Hamzah, ya. Rasulullah SAW ketika menemukan mayat Hamzah ini merasa sangat marah pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ia mempunyai sifat kemanusiaan juga, ya. Dia marah, ya. Dia rasa tidak puas hati dengan apa yang berlaku, sehingga dia berkata, demi Allah, kalau sekiranya kita berjaya mengalahkan orang-orang kafir Quraisy ini, saya akan sakiti, saya akan balas dendam terhadap apa yang dilakukan kepada Hamzah ini. Saya akan, ya, balas satu orang Hamzah ini sama 70 orang. Satu riwayat mengatakan saya akan kenakan 70 orang. Jadi gara-gara Hamzah seorang, dia ingin menghukum dengan cara yang sama kepada 30 orang dalam sebuah riwayat, dan satu lagi adalah kepada 70 orang. Ini biasalah orang kan, kalau orang yang dia kasih itu dia kena, maka dia nak balas lebih lagi. Rasulullah seperti itu juga perasaan dia. Dia ingin membalas. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur. Ya? Pendekatan Rasulullah SAW itu tidak sesuai dengan manhaj Allah. Di sini Rasulullah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditarbiyah dengan mengatakan, wahai Muhammad, kalau nak membalas, balas dengan yang sama. Dan kalau engkau bersabar dapat memaafkannya, itu lebih baik bagi kamu. Ini dia 3 ayat terakhir daripada surah An-Nahl ini. Ia turun di mana? Turun di Madinah selepas perang Uhud. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, saya ingin respon daripada tuan-puan dan kasih sekalian. 3 ayat terakhir daripada surah An-Nahl turun di mana? Turun di Madinah. Bila? Selepas perang Uhud. Sedangkan ayat-ayat yang lain daripada surah An-Nahl ini, ia diturunkan di Mekah. Majoritinya saya suka mentadabbur surah-surah yang diturunkan di Mekah. Apa sebab? Surah yang diturunkan di Mekah ini mentarbiyah iman kita, mentarbiyah hati kita. Tarbiyah iman dan tarbiyah hati sangat penting. Tarbiyah iman dan tarbiyah hati ini merupakan keutamaan bagi umat yang ada di akhir zaman ini. Masalah kita adalah masalah iman. Masalah kita kebanyakan sekarang adalah masalah hati. Maka kita perlu mendidik diri kita, hati kita, dan sebaik-baik
ayat dan surah untuk mendidik hati dan iman adalah surah-surah yang diturunkan di Mekah ini. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, berminat tak tuan-puan dikasihi sekalian untuk mentarbiah iman tuan-puan, mentarbiah hati tuan-puan dikasihi sekalian? Betul tak masalah kita banyak adalah masalah hati? Betul tak kelemahan kita kebanyakannya kelemahan iman, yang mana kelemahan iman ini mempengaruhi hal yang lain, mempengaruhi cara bercakap kita, mempengaruhi cara kita bertaamul, berkomunikasi, bermuamalah dengan orang lain. Oleh itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, saya ingin mengajak tuan-puan sama-sama kita mentadabbur surah An-Nahl ini. Ini bukan bermakna saya lebih baik daripada tuan-puan dikasihi sekalian. Barangkali tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian ada yang lebih baik daripada saya, lebih alim daripada saya. Cuma saya ini anggaplah sebagai facilitator, ya, fasi. Sehingga ya, saya menjadi asbab untuk tuan-puan mendapatkan manfaat lebih banyak lagi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, jadi surah An-Nahl diturunkan di Mekah. Dan ingat, dalam memahami surah, terutama untuk mentadabburinya, ketahuilah latar belakang yang menjadi asbab ataupun yang mewarnai surah-surah ini diturunkan. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, surah-surah Makkiyah dilatar belakangi dengan suasana Mekah. Sahabat-sahabat dan nabi-nabi yang berada di Mekah dalam suasana yang kritikal, suasana yang mencabar. Dan sekarang ini kita tahu kita berhadapan dengan suasana seperti itu juga, ya. Pada zaman Nabi hilang rasa aman daripada sahabat Nabi. Sebab apa? Orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk mencari jalan untuk menyakiti mereka, menyerang mereka, mencari jalan. Maka kita tahu sekarang ini kita kehilangan rasa aman itu juga. Itu dengan adanya wabak penyakit ini yang bila-bila masa boleh mengenai kita, berjangkit kepada kita. Maka oleh itu kita membawa surah An-Nahl ini latar belakangnya hampir sama, ya, suasana takut, suasana yang tidak damai, tidak aman, ya. Ke Nabi seperti itu juga dulu. So Allah Subhanahu wa taala mentarbiah Nabi dan sahabat-sahabatnya dengan cara apa? Inilah kita cuba tadabbur surah An-Nahl ini nanti. Mudah-mudahan dengan tadabbur kita ini membantu kita nanti untuk menghadapi situasi berat, situasi susah yang sedang kita hadapi sekarang. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka mari kita lihat awal daripada surah An-Nahl ini. Puan ada Al-Quran bersama? Sila buka Al-Quran, dan buka terjemahannya, sekali.
Buka dah Quran. Sila buka Quran kita dah pukul berapa dah ni? Tuan-puan boleh kita lanjutkan sampai 9:30 insya-Allah ya. Baik. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, mari kita lihat surah An-Nahl pada ayat pertamanya. Ya. Okey. Alhamdulillah Puan Mariam Ernest dah sedia ya. Okey, Kak Dalina apa khabar? Alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Puan Hamidah. Ya. Terima kasih dapat bersama dengan kita. Baik. Tuan-puan sudah ada Al-Quran bersama? Mari kita mulai. Ya. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, awal surah An-Nahl bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Ata amrullah. Ata bermakna telah datang. Dalam bahasa Arab ia dinamakan fi'il madhi. Amrullah bermakna ketetapan Allah, ketentuan Allah. Telah datang ketentuan Allah. Dan dari segi tafsiran sebenarnya ata ini walaupun dia dari segi bahasa dia menunjukkan pada masa yang lepas, maknanya telah, tetapi di sini ia bermaksud untuk masa yang akan datang. Bahasa Arab namanya apa? Fi'il mudhari'. Ya. Okey. Siapa di antara tuan-puan yang belajar bahasa Arab? Angkat tangan sikit. Ada yang faham bahasa Arab tak? Ya. Mudah-mudahan ya. Sebenarnya tadabbur Al-Quran akan lebih berkesan lagi apabila kita ada bahasa Arab. Walaupun tak banyak, sikit-sikit pun sangat berguna nanti. Ya. Ya, Puan Syakirah ada belajar. Masya-Allah, alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang ketentuan dan ketetapannya mengenai perkara yang akan berlaku dengan ungkapan past tense, fi'il madhi, ya. Kata ulama, tujuannya untuk apa? Untuk menyatakan bahawasanya ketentuannya itu adalah pasti. Ya. Seperti apa yang sudah berlaku. Apa yang sudah berlaku dah terjadi. Ya. Dah terjadi kan? Maka apa yang dah terjadi pasti dah terjadi. Pasti dah berlaku. Jadi seolah-olah ketentuan dan ketetapan Allah walaupun belum terjadi lagi, tetapi dia pasti berlaku seperti
perkara yang sudah berlaku. Makanya apabila tuan-puan perhatikan ayat Al-Quran yang berkaitan tentang hari kiamat, yang mana hari kiamat itu cerita akan datang, tetapi diungkapkan dengan fi'il madhi, ya. Seperti kalau tuan-puan baca Al-Quran, idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat, ataupun idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Jadi zulzilat itu fi'il madhi, tetapi ia menjelaskan tentang masa yang akan datang. So oleh itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, di antara cara Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu yang pasti itu adalah mengungkapkan dia dengan cara fi'il madhi, dengan masa lepas, seolah-olah dia pasti berlaku selepas yang sudah berlaku. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, saya tidak ingin berpanjang-panjang dalam hal bahasa, sebab saya tahu di antara tuan-puan ada yang tak belajar bahasa Arab mungkin, Maka saya dalam tadabbur ini lebih banyak fokus kepada pelajaran dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat ini. Maka dalam keadaan yang susah, keadaan yang mencabar, apa yang boleh kita pegang pertama berdasarkan tadabbur kita terhadap surah An-Nahl ini adalah iaitu tentang amrullah. Amrullah itu apa dia? Ketetapan Allah, ketentuan Allah. Ini mesti ada di masa dia diuji, di masa dia diduga, dia mesti ada keimanan kepada yang nama dia dengan takdir. Amrullah ini dalam bahasa yang lain adalah takdir dalam bahasa kita, ya. Jadi takdir Allah itu pasti. Ini dulu, ya. Kepercayaan kepada takdir merupakan kunci pertama untuk kita dapat menghadapi ujian kehidupan kita ini. Apa yang mesti kita faham tentang takdir ini, tentang ketetapan Allah ini? Saudara fillah yang dikasihi sekalian, siapa di antara tuan-puan yang tahu tentang jenis-jenis takdir? Siapa tahu? Ada berapa jenis takdir? Ya. Takdir ada dibahagi berdasarkan kepada baik buruk, ya kan? Maka kita tahu ada takdir baik, ada takdir buruk, ya. Bahawa ada dalam kehidupan kita ini yang berlaku yang baik, biasanya kita dapat nikmat, ya. Dan yang berlaku dalam kehidupan kita ini ada yang buruk, seperti kita ditimpa musibah, dihadapkan dengan wabak yang ada sekarang ini, pemadai. Ini merupakan ujian, ya, takdir buruk bagi kita, dan kita perlu hadapi dua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang saya ingin maksudkan, yang saya inginkan dengan pembahagian dua takdir ini adalah iaitu takdir namanya takdir mubram, dan satu lagi adalah takdir muallaq. Saya ulang lagi. Takdir apa nama pertama? Takdir mubram. Yang kedua, takdir muallaq. Ya. Takdir apa nama dia? Takdir mubram dan takdir muallaq. Siapa yang dah pernah dengar tentang dua jenis takdir ini ataupun ketetapan Allah ini, ya? Dan ini sangat penting sebenarnya
untuk kita memahami kehidupan kita, apa yang berlaku pada kita. Ini sangat penting. Ya, betul Puan Nurmala, itu takdir mubram dan takdir muallaq, ya. Betul, dua jenis takdir. Ingat, dua kefahaman kita tentang takdir dan ketentuan Allah ini sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Tak faham perkara ini, maka dia akan rasa rasa tak kena dalam hidup dia. Apabila dia ditimpa oleh perkara yang tak baik, dia akan menyalahkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ini diingatkan kita kepada perkara pertama dan utama yang perlu kita fahami, iaitu amrullah di sini bermaknalah ketetapan Allah, ketentuan Allah. Ketetapan Allah dan ketentuan Allah yang berlaku pada kita manusia, dan pada bukan hanya manusia, pada setiap yang ada di alam ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan ketentuan-ketentuan, dan ketentuan itu ada dalam dua bentuk. Satu nama adalah takdir mubram atau ketentuan mubram, dan yang kedua adalah ketentuan. Baik, tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian. Jadi takdir mubram ini adalah ketentuan dan ketetapan yang hanya Allah saja yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Dan itu sudah dibuat oleh Allah sebab sejak zaman azali lagi. Dan takdir muallaq adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang diberitahu kepada malaikat. Diberitahu kepada malaikat. Tetapi kita tahu malaikat ini tak tahu semua. Hanya sebahagiannya yang diberitahu saja. Maka contoh tuan-puan kasih sekalian, kepada malaikat diberitahu bahawa si fulan ini umurnya 60 tahun, faham adik? Dan biasanya takdir yang disampaikan kepada malaikat ini ada syarat dia. Nama dia muallaq, itu ada pergantungan sesuatu. Kalau dia ini taat dalam kehidupannya, maka beri dia umur 63 tahun, Pak Adik. Dan kalau tidak 60 tahun saja. Dia ada muallaq, dia bergantung maksud dia. Ada ada condition dia. Ada condition ini muallaq. Okey, Puan Mariam Ernest kata cadangan Ustaz tulis istilah dengan baris dalam bahasa Arab. InsyaAllah saya akan share nanti nota saya dekat grup nanti Jadi apa yang saya cakap ini saya akan share nanti Don't worry. Inilah kebaikannya kalau sekiranya kita buat grup FB ini. Nanti tuan-puan boleh tengok balik, dan nota-nota yang berkaitan dengannya tuan-puan boleh dapatkan nanti. Kalau live langsung dekat Facebook, tuan-puan tak dapat benda tu.
Baik. So tuan-puan dikasih sekalian. Jadi perkara pertama dalam surah An-Nahl ini yang perlu kita fahami baik-baik dan dia sangat penting bagi kita dalam menghadapi dugaan cubaan, itu adalah memahami amrullah, ketetapan Allah. Jadi ada dua ketentuan Allah dan ketetapan Allah, iaitu satu adalah mubram, ya, itu yang hanya Allah yang tahu, ya, dan takdir yang diberitahu kepada malaikat, dan biasanya kepada malaikat diberitahu syarat-syaratnya. Kalau macam ni, kalau macam tu, ya. Tapi yang pasti yang akan berlaku hanya Allah yang tahu, ya. Namun bagi kita manusia, dua-dua kita tak tahu. Ya. Kita tak tahu apa takdir mubram kita, dan kita pun tak tahu takdir muallaq kita. Dengan kesimpulan bahawasanya dua-dua takdir itu gaib dari kita. Apa makna gaib? Kita tak tahu. Namun kata Allah, ata amrullah, ketentuan Allah itu pastikan berlaku. Ketentuan mana yang akan pasti berlaku tersebut? Itu ketentuan yang mubram tadi itu. At the end akan betul-betul terlaksana adalah takdir mubram Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk faham ini, tuan-puan dikasihi sekalian, tuan-puan boleh buka surah Ar-Ra'd, itu surah ke-13 ayat 38 sampai 39. Muka surat 254. Tuan-puan yang ada Al-Quran, cuba buka. Iaitu apa? Surah Ar-Ra'd. Cuba tulis surah apa yang perlu kita tengok untuk memahami prinsip takdir ini. Dua takdir yang saya sebutkan tadi. Surah apa dia? Surah Ar-Ra'du. Ya. Ayat berapa? Ayat 38 39. Muka surat berapa? Muka surat 254. Okey. Okey, sila tuan-puan tulis di komen tuan-puan tentang ayat tersebut, ya. Mungkin boleh membantu kawan-kawan. Tengok surah Ar-Ra'du ayat 38 dan 39. Ar-Ra'du ayat berapa? Ayat 38 39 yang akan menjelaskan pada tuan-puan tentang dua ketetapan Allah ini. Dah jumpa? Okey, surah ke-13, betul Puan Norzia. Kak Norzia ni ayat 38 39. Bagus. Okey. Kita tengok. Cuba lihat, dah buka ke? Okay, good. Ayat 38 39. Itu lihat ujung ayat itu.
bermula daripada ujung ayat dulu. Likulli ajalin kitab. Ujung ayat dia tu. Okey. Likulli ajalin kitab. Setiap tempoh itu, setiap masa itu ada kitabnya, ada ketentuannya. Bermaksud di sini setiap tempoh masa seperti sekarang ni kan, tahun 2020, sudah ada ketetapan Allah yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tulis sejak zaman azali lagi apa yang akan berlaku, termasuklah wabak COVID-19 ini sudah ada dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena faham ni. Ya? Likulli ajalin kitab. Setiap tempoh masa itu sudah ada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Dan disambung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat tersebut, ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah boleh saja menghapuskan ketentuannya itu. Ya? Ada ketentuannya tersebut, ada ketetapannya itu. Kalau Allah berkehendak, dia boleh hapus. Ini yang mu'allaq tadi tu. Ya? Wa yuthbit. Dan dia juga boleh mengekalkannya. Ya? Yang boleh dihapus dan boleh ditukar, itu yang mana satu itu? Itulah takdir mu'allaq yang dikatakan oleh ulama. Wa indahu ummul kitab. Hujung ayat itu sangat penting. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi Allah itu ada ummul kitab. Ummul kitab ini apa? Yaitu keputusan akhir. Inilah yang namakan dengan takdir mubram. Ya. Maka takdir mubram ini adalah takdir yang terakhir. Apa yang akan berlaku kepada orang tersebut, itu Allah yang akan tentukan. Allah tahu tu apa yang akan berlaku padanya. Jadi, saudara fillah yang dikasihi sekalian, fahami dulu dua ketetapan Allah ini, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Oleh itu, saudara fillah yang dikasihi sekalian, siapa yang ingin tadabbur surah An-Nahl dengan lebih baik, faham dua perkara ini. Apa dia? Mubram dan takdir mu'allaq. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ke berapa dah kita? Dah lewat masa kita. Macam mana ni? Ya? Pegang surah Ar-Ra'du ayat 38-39 ini dalam memahami ketentuan dan ketetapan Allah. Jadi ada ketentuan dan ketetapan Allah yang kekal, tak akan berubah. Itu yang nama dia mubram, dan hanya Allah yang tahu. Dan ada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh berubah